Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Wala hawla wala quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wahai Rabb kami, kurniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, dan berilah kemudahan-kemudahan serta pimpinan kepada kami untuk keselamatan agama kami. Al-Kahfi ayat 10. Ilmu cinta Allah. Sabda Nabi SAW, riwayat Bukhari dan Muslim, maksudnya, tidak beriman seseorang daripada kamu sebelum Allah dan Rasulnya lebih dicintainya daripada yang lain-lain. Dalam satu hadis yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim juga, tidak beriman seseorang hamba sebelum aku, yakni Rasulullah SAW, lebih dicintai daripada isterinya, hartanya, dan sekalian manusia. Jadi, kita ini mestilah mencintai Allah dan Rasulnya lebih daripada diri kita sendiri, lebih daripada pasangan kita, lebih daripada anak-anak kita, ibu bapa kita, kerjaya kita, hobi kita, politik kita, dan sebagainya. Kena lebih lagi. Apa itu cinta? Ringkas kata, cinta ini ialah satu perasaan yang terbit daripada hati kita terhadap sesuatu. Apa yang kita paling cinta? Yang paling kita cinta ialah hal yang paling banyak kita suka fikir-fikirkan, yang paling banyak kita suka nak lafaz-lafazkan, yang paling banyak yang kita kalau boleh suka untuk sembang-sembangkan, bual-bualkan. Dan kita buat fikir, lafaz dan sembang-sembangkan ini dalam keadaan kita suka. Jadi itulah yang paling kita cinta. Yang paling banyak kita suka untuk fikir-fikirkan, yang paling banyak berada pada kita lah. Itulah yang paling kita cinta. Contohnya, ada orang yang dia paling cinta ialah pasangan dia. Ada orang yang paling dia cinta ialah kerjaya dia. Ada orang yang paling dia cinta ialah minat, kegemaran dan hobi dia. Sepatutnya kita mencintai Allah dan kemudiannya Rasulullah SAW melebihi daripada segala yang lain. Oleh sebab itu, kita ini semestinya lah, sepatutnya lah, yang paling banyak kita suka fikir-fikirkan, lafaz-lafazkan dan suka untuk bicara-bicarakan, tidak lain ialah Allah. Ada juga perkara yang selalu kita fikir-fikirkan, kita tak suka untuk fikir-fikirkan, kita tak suka untuk cerita-ceritakan, tak suka untuk bicara-bicarakan. Apakah perkara itu? Itulah perkara yang kita benci. Kalau yang paling kita tak suka fikir, tak suka lafaz, tak suka sembang, itulah perkara yang paling kita benci. Contohnya, hutang. Contohnya, fitnah orang terhadap kita. Contohnya, penipuan. Kita tak suka tapi kita selalu terfikir. Kita tak suka tapi itulah yang paling banyak kita fikir. Maksudnya itulah yang paling kita benci. Jadi, selama hari ini, dalam kehidupan kita sehari-hari, mana yang paling banyak kita fikir-fikirkan? Kita lafaz-lafazkan dan sembang-sembangkan. Apakah yang paling banyak berada dalam fikiran kita? Kalau Allah dan kemudian Rasulnya, cantik. Tapi kalau selain daripada itu, kita kenalah berbuat sesuatu agar kita dapat mencapai ke maqam itu. Sebab tadi dikatakan oleh Nabi Muhammad,
tidak beriman seseorang daripada kita ni sebelum Allah dan kemudian Rasulnya, lebih kita cintai berbanding yang lain-lain. Ada tak orang-orang yang pernah tegur kita dan nasihatkan kita dalam hal ini? Dalam hal tentang cinta Allah ni, tentang cinta Nabi ni, ada tak orang yang dia nak perbetulkan, tolong perbetulkan, tolong nasihatkan? Jadi kita fikir-fikirkan, ada ke tidak selama hari ini? Jadi sama-samalah kita tafakurkan, kita fikirkan, renung-renungkan, dan kita ambil tindakan. Sekiranya ranking kecintaan kita itu tidak kena, hendaklah kita luruskan, kita betulkan, kita susun semula. Di hadirin yang dirahmati Allah sekalian, juga para penonton yang dimuliakan, pengajian kitab Induk Ihya Ulumuddin karya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali di bagi surau Sungai Baru ini sudah masuk tahun yang ke-7, dan kali ini kali yang ke-28. Dalam kitab Ihya ini, Tuan Imam kita memasukkan 40 kitab di dalamnya. Kita dengan izin Allah sudah berjaya mengkhatamkan kitab ilmu dan sudah berjaya mengkhatamkan kitab akidah. Sekarang kita masuk ke pelajaran kitab Mahabbah, Mahabbatullah, kitab cinta Allah, dan sudah sampai ke siri yang ke-2. Dalam siri yang pertama lalu, kita sempat berkuliah sekejap saja. Muqaddimahnya pun tak sempat habis. Ada sikit lagi sambungan muqaddimah Imam Al-Ghazali dalam kitab cinta. Kata Imam Al-Ghazali, dia, yakni Allah, terhijab dengan hakikat keagungannya sehingga hati para wali Allah itu berasa hairan dalam lapangan luas keagungan dan kebesarannya. Sebenarnya, yang paling indah ialah Allah. Yang paling luar biasa ialah Allah. Yang paling ajaib ialah Allah. Yang paling menghairankan ialah Allah. Yang paling menakjubkan ialah Allah. Yang paling mengkagumkan ialah Allah. Allah belaka. Bahkan pada hakikatnya, bukan pada syariatnya, pada hakikatnya hanya Allah lah satu-satunya yang indah. Dialah satu-satunya yang luar biasa, yang ajaib, yang menghairankan, yang menakjubkan, dan yang mengkagumkan. Selain dia tidak ada pada hakikatnya. Orang yang dah mula nampak hanya dia mula nampak hanya Allah sahaja yang menakjubkan, yang mengkagumkan, yang luar biasa, yang ajaib, yang menghairankan. Artinya, orang-orang yang sebegitu, dia mula dah nak memaham dan nak memandang Allah yang Maha Esa. Esa itu satu. Satu je. Yang menakjubkan, yang hebat, yang gagah, yang berani, yang kuat, yang mencipta, yang membuat. Satu saja. Semuanya Allah saja. Itu yang kata Esa. Satu saja. Itu dari segi hakikat. Kata Imam Al-Ghazali lagi, selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesudahan nabi-nabi dengan sempurna kenabiannya, dan kepada keluarga dan para sahabatnya, penghulu manusia dan imam-imamnya, panglima kebenaran dan yang menggenggamkannya, anugerahilah kesejahteraan yang banyak. Barulah tamat muqaddimah dia secara ringkasnya. Seterusnya, pengenalan kepada maqam cinta, maqam mahabbah, muhabbatin. Kata Imam Al-Ghazali, adapun kemudian, maka sesungguhnya cinta Allah adalah tujuan yang paling jauh.
tujuan yang paling jauh daripada maqam-maqam yang ingin dicapai, dan ketinggian yang paling tinggi daripada darjat-darjat. Bagi para sufi, bagi para wali Allah, matlamat yang terjauh, matlamat yang tertinggi, matlamat yang terhujung, matlamat yang terbesar, matlamat yang terutama, tidak lain tidak bukan ialah untuk mencapai cinta Allah, mencapai maqam cinta Allah, menduduki maqam cinta Allah. Jadi mereka ini tidak setakat bermatlamat untuk tahu, dan tidak setakat untuk kenal, untuk ma'rifah saja, ma'rifatullah sahaja, tetapi nak mencapai maqam mahabbah. Imam Ghazali bagi tahu, maqam mahabbah ini adalah tujuan paling jauh dan ketinggian yang paling tinggi. Kata Tuan Imam kita lagi, tidak ada sesudah memperoleh kasih sayang, tidak ada sesudah mendapat cinta, suatu maqam pun lagi, selain daripada buah dari buah-buahannya. Bila dah dapat cinta, akan ada hasil-hasil yang lain. Dan ikutan dari pengikut-pengikutnya, apa hasil-hasil daripada cinta ini? Seperti rindu, seperti jinak hati, seperti redha, dan sifat-sifat lain yang searah dengan itu. Dalam pelajaran kitab Cinta Allah ini, di bahagian-bahagian seterusnya itu, ada penjelasan tentang rindu, tentang jinak hati, tentang redha. InsyaAllah dipanjangkan umur sampailah kita ke bahagian tersebut. Maka hasil daripada cinta itu akan wujudlah rindu, mesra, jinak hati, redha dan sebagainya. Kata Imam Al-Ghazali, sebahagian ilmuwan memungkiri kemungkinannya. Ada juga orang-orang yang ahli ilmu, termasuk yang berilmu dalam urusan-urusan agama, mereka ni kata tak ada cinta ni. Cinta ni tak ada. Kononnya cinta Allah ni tak wujud. Cinta makhluk kepada Khalik tak ada. Cinta Khalik kepada makhluk pun tak ada. Jadi urusan dengan Allah ni, dengan Tuhan ni, cinta-cinta ni tak ada. Padahal mereka ni orang yang ada juga ilmu agama. Bukan setakat orang biasa sahaja, tapi orang yang kita anggap ilmuwan dalam agama pun ada yang terkena. Perkara ini tidaklah menghairankan. Mengapa? Kerana Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya ni dia cerita dah, pada zaman dia itu, yakni 900 tahun lebih yang dahulu, hampir 1000 tahun yang dulu, dia kata seakan-akan dah tak ada dah ulama-ulama akhirat. Itu pada zaman dia. Zaman ulama-ulama besar, wali-wali Allah ramai tu, seakan-akan tak ada dah ulama-ulama akhirat ni. Ulama-ulama dunia berlambak-lambak. Itu zaman itu. Kemudian 900 tahun selepas itu, yakni zaman kita sekarang, rasa-rasa ramai lagi. Zaman Imam Ghazali pun dah hampir-hampir tak ada. Zaman kita ini tak tahulah ada ke tidak. Sangat hampir tidak ada lah. Zaman kita sekarang ni zaman mulkan jabarian. Islam tiada kekhalifahan. Tiba-tiba kita nak sangka, ulama-ulama ramai, ilmuwan-ilmuwan agama yang benar itu ramai. Iyakah begitu? Bahkan ajaran-ajaran yang nampak macam sufi, nampak macam tariqah, nampak macam kerohanian pada zaman sekarang ini, tapi sebenarnya bukan. Itu ajaran-ajaran yang bermasalah. Termasuklah ajaran-ajaran sesat, ajaran-ajaran batiniah. Pun banyak juga yang kata cinta Allah ni tak ada. Dia cerita tentang makrifah, cerita tentang Nur Muhammad, cerita tentang macam-macam benda yang tinggi-tinggi, level langit-langit. Tentang bab cinta Allah ni, mana ada cinta-cinta, tak ada. Mereka tak ada ilmu tu. Ada beberapa orang guru dan juga ajaran-ajaran yang sebegitu
yang kata tak ada cinta-cinta Allah. Cinta ni hanya sesama makhluk saja. Mana boleh kita nak cinta Allah, Allah cinta kita, nak wujud pula makam cinta Allah tu. Padahal mereka yang berkata begitu, murid-murid mereka ni pandang mereka ni sebagai wali Allah, sebagai guru besar, sebagai orang makrifah, usul dan sebagainya. Ringkas kata, tak ada lah tu. Bila kata mahabbah ni tak ada, kita kena hati-hatilah tentang ajaran ni. Sebab itu, kita ni kenalah ada sedikit sebanyak ilmu untuk mengenal mana yang benar, mana yang salah. Sangat bagus kalau kita dapat tekankan 8 bangsa mengenal. 8 bangsa mengenal yang selalu kita kongsi dalam halaqah-halaqah usrah yang kita jalankan pun selalu disebut 8 bangsa mengenal ini. Apa dia? Kita kenalah mengenal diri dan mengenal Allah. Kita kena mengenal dunia, kita kena mengenal akhirat. Kita kena mengenal yang mana syaitan, kita kena kenal yang mana malaikah, dan kita kena kenal yang mana yang benar dan mana yang salah. Dapat 8 bangsa mengenal ini, insya-Allah sejahtera. Sambung Imam Al-Ghazali, dan mereka mengatakan tak ada makna baginya selain rajin mengerjakan taat kepada Allah Ta'ala. Maqam cinta tak ada. Paling tinggi kita boleh sampai taat je. Jadi semua orang taat saja. Tak perlu cinta. Jangan duk cari cinta. Jangan cinta Allah. Kita taat. Patuh, tunduk, ikut saja. Adapun hakikat kasih sayang, yakni mencintai, maka itu mustahil selain bersama sejenis dan secontoh. Maksudnya sama-sama manusia, okey boleh cinta. Dengan Allah tak boleh, tak ada. Dengan Allah kita ni taat saja. Padahal dalam Al-Quran dan dalam hadis, Imam Ghazali petik, terang-terang ada. Cinta kita kepada Khalik, cinta Khalik kepada makhluk, ada. Manakala mereka menentang akan kasih sayang, bila mereka ni dah menafikan wujudnya maqam cinta ini, nescaya mereka memungkiri, dah tentu mereka akan tolak, akan kejinakan hati dan kerinduan, kelazatan munajah dan hal-hal lain yang harus bagi cinta dan yang mengikutinya. Orang yang tak masukkan nasi melalui mulut dia, dah tentulah tak akan ada nasi di dalam perut dia. Mau tak mau kena masuk kat mulut dulu, baru sampai ke perut, barulah ada nasi dalam perut tu. Umumnya begitulah. Jadi bila mereka ni menolak ilmu tentang mahabbah ini, dah tentulah mereka tak akan dapat jinak hati. Dan tak boleh tidak, kata Imam Al-Ghazali, daripada menyingkapkan tabir daripada persoalan ini. Maksud dia, perkara ini kena dihurai. Baru nampak. Sebab itu kita ini kena berguru. Dan guru pula kena betul. Banyak guru-guru tapi mahabbah, dia nafikan mahabbah. Macam mana kita nak ambil jadi guru? Mencintai Allah ini bukanlah sekadar kita boleh rasa-rasa, ataupun sekadar kita buat dakwaan di mulut dan juga di jiwa. Saya mencintai Allah, aku mencintai Allah, kami cinta Allah. Ramai yang mengaku tapi sebenarnya mereka tidak faham. Jadi nak mencintai Allah ini, hendaklah dengan pengetahuan tentangnya, dengan ilmu tentangnya, dan dengan latihan tentangnya. Selain daripada kita kena ada ilmu, kita kena ada praktikal, kena ada riadah, kena ada latihan, barulah dapat mencapai. Ada ilmu, ada praktik, barulah kita ni ada pengalaman, barulah kemudian yang kot-kot lah boleh mendapat, boleh mencapai. Jadi antara yang kita nak kena ada ilmu ialah apakah maksud cinta. Kita dah hurailah sikit-sikit yang tu. Apakah tingkatan-tingkatan cinta? Apakah tanda-tanda kehadiran cinta? Apakah pula tanda-tanda kita ni dah kehilangan cinta Allah? Bagaimanakah cara untuk menumbuhkan cinta Allah dan menyuburkannya? Bagaimanakah pula cara untuk mengembalikannya jika ia hilang? Ini ada ilmu-ilmu dia.
Pengetahuan dan latihan ini berada dalam sukatan pelajaran tasawuf. Jadi kita ni adakah? Sekiranya ada, cukupkah adanya itu? Maka sama-sama kita fikir dan kita ambil tindakan. Kalau tak ada, tak cukup, tak memadai, kena segera mencari. Bagaimana hendak mencapai maqam-maqam selepas awwaluddin ma'rifatullah? Maqam ma'rifatullah ini, yang ini bukan maqam yang tertinggi, tapi ramai orang beranggapan itulah yang tertinggi. Sebab itu mereka tersangkut di situ sajalah. Pada awwaluddin, nama pun awal. Jadi maqam ma'rifatullah ini, dia merupakan tangga tertinggi bagi orang awam, tapi tangga pertama bagi orang sufi. Awaluddin, awal kepada ad-din ini merupakan tangga tertinggi bagi orang awam, tapi dia adalah tangga pertama bagi orang sufi. Syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Ma'rifat tu awaluddin. Ma'rifat awaluddin ni kiranya tangga tertinggi lah. Oh, ini paling tinggi bagi orang awam. Kalau bagi orang-orang sufi, ma'rifatullah itu, awaluddin itu tangga pertama. Dia ada nisfuddin, ada akhiruddin, ada kamaluddin. Ada lagi yang di atas-atas daripada ma'rifatullah. Jadi macam mana cara kita nak capai maqam-maqam selepas awaluddin ma'rifatullah? Ada 3 perkara yang kita kena ambil berat. Yang pertama, kita kena mahirkan diri sehingga kita ni dengan kadar segera dapat membezakan sama ada seseorang itu sedang berbicara dari sudut hakikat ataupun dia sedang berbicara dari sudut syariat. Jangan nanti orang sedang bercakap dari sudut hakikat, tetapi engkau memaham, menyampuk dan mengkritik dari sudut syariat. Ataupun orang sedang bercakap dari sudut syariat, engkau menyampuk, mengkritik, menambah dari sudut hakikat. Tak kena. Sebab dia tak kuasai. Patutnya kita ni dengan cepat kita tangkap, oh dia tengah cakap syariat. Ayat kedua dia cerita tentang hakikat. Ayat ketiga dia tengah sembang syariat. Jadi kita mudah sampuk. Pelajaran tentang ilmu hakikat ini dan syariat kita dah kongsikan masa kita syarahkan kitab akidah dulu. Jadi boleh tengok balik, tonton balik kuliah kita sebelum-sebelum ini. Yang kedua, mahirkan diri sehingga engkau ni, orang-orang sufi dia suka cakap engkau. Dia cakap engkau itu bukan dituju pada orang lain tu, dia tuju pada diri dia sendiri. Engkau tu tuju pada diri dia sendiri. Dia bercakap menasihati diri dia sendiri. Tapi kalau orang lain nak ambil manfaat, dipersilakan. Sebab tu guna engkau tu. Dia bukan guna engkau tu nak menunjukkan, oh dia tahu, orang lain kena ikut cakap dia. Bukan. Dia bila alam sufi ni dia lain sikit. Mahirkan diri sehingga engkau dengan kadar segera dapat mengetahui sama ada seseorang itu sedang menggunakan bahasa dalam, bahasa halus, bahasa ahli sufi, ataupun orang itu sedang menggunakan bahasa luar, yakni laras bahasa biasa, laras bahasa sehari-hari. Laras bahasa sehari-hari, kita cakap benda yang zahir. Zahir betul-betul terang-terang. Kalau yang laras bahasa halus, bahasa sufi ni, dia cakap tu ada kiasan, ada perumpamaan, ada metafora, ada personifikasi dia. Jangan pula orang sedang berkalam menggunakan bahasa dalam, bahasa sufi, bahasa halus, tetapi engkau memaham lalu menyampuk menggunakan bahasa luar. Begitu juga sebaliknya. Dia akan jadi kacau. Yang ini pun kita ada sentuh sedikit sebanyak sewaktu kita membahaskan kitab akidah dulu. Yang ketiga, mahirkan diri engkau agar dengan kadar segera
dapat mengenal pasti mana yang benar dan mana yang salah. Macam kita cakap tadi lah, 8 mangsa mengenal tu. Kita kena seboleh-bolehnya dengan secepat mungkin kita detect. Oh, ini betul, ini salah. Kalau kita lambat detect, kita mungkin dah termasuk, terperangkap, terjerat, kita susah nak keluar. Di inilah 3 perkara yang kita kena ambil berat sekiranya kita hendak mencapai maqam-maqam selepas awwaluddin ma'rifatullah. Yang pertama, kita kena cepat tangkap yang mana syariat, yang mana hakikat. Yang kedua, kita kena cepat tangkap yang mana bahasa biasa, yang mana bahasa halus. Yang ketiga, kita kena cepat tangkap yang mana hal yang salah, yang mana hal yang benar. InsyaAllah, bila kita berjaya yang ini, ada sedikit sebanyak pada diri kita, perjalanan kerohanian kita ni akan lancar, akan maju, akan laju, akan berdesuk, dipermudahkan, akan sejahtera, akan kemas. Ni kita nak mencapai maqam-maqam selepas awwaluddin ma'rifatullah. Jika yang 3 ini dapat engkau dia tunjuk ke sini. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita sebut engkau tu tunjuk ke sana. Tunjuk sana. Dalam sufi ni, jika yang 3 ini dapat engkau kuasai dengan baik, insya-Allah mudahlah laluan engkau untuk pergi dan tiba di tempat-tempat tu bahasa dalam. Tiba di tempat-tempat selepas awal ad-din ma'rifatullah. Bahkan tiba dengan selamat tanpa tersesat. Seterusnya, sebagaimana yang dijanjikan dalam kuliah sebelum ini, kita nak sentuh sikit tentang siapakah wali Allah. Ini secara ringkasnya sahaja. Jika hendak mendalam sikit, tuan-tuan rujuk kuliah-kuliah kita yang di Surau An-Nur, Sungai Nyor, ataupun di Taman Pinggiran Indah. Sebab kuliah kita di Sungai Nyor itu sudah pun sampai ke 274 kali. 274 kali. Di Masjid PGA 70 kali. Di Surau Sungai Kerang 53 kali. Dan untuk Surau Sungai Baru ini baru 28 kali. Dan kita pula secara agak ringkas. Kalau mendalam, yang Surau Sungai Nyor. Dalam pengertian masyarakat awam, wali Allah ni, kalau bagi orang awam ni, ikut pandangan sendiri-sendirilah. Ada orang kata kalau wali Allah ni tentulah dia tu pakaian dia macam pakaian ulama. Dah tentulah berjubah, berserban, ada bersyaul, berselendang, bertongkat, bercincin, selalu pegang tasbih dan sebagainya. Yang itulah gambaran wali Allah. Yang bukan macam itu bukan wali lah, kata sebahagian orang. Ada juga orang kebanyakan ni, bila disebut wali Allah, yang mereka faham wali Allah ni tentulah dia ni keadaan dia macam orang gila, tak terurus, rambut kusut masai, pakaian lusuh, kadang-kadang berkaki ayam, jauh daripada orang, tak bercampur dengan orang. Itu wali. Mana yang pakai bersih, pakai lawa, pakai jubah cantik-cantik semua ni, itu bukan wali. Wali hak no, hak kotor-kotor tu. Ada juga yang pandang macam itu. Ada yang kata wali Allah ni cakap-cakap dia mesti menarik hati, mesti lancar, mesti lembut, terkesan pada kita. Ada pula yang kata yang cakap macam orang bersyarah, cakap lancar, cakap cantik ni bukannya. Wali Allah ni, dia kalau bercakap tu sepatah dua patah je. Muka serius, tak apa nak bercakap. Kalau bercakap pun macam tegas, menengking sekali, lepas tu diam. Yang tu pula wali Allah. Ada juga kata macam itu. Dan biasanya hampir semua orang lah meyakini kalau wali Allah ni, dia boleh melakukan hal-hal yang luar biasa. Sebut karamah. Tempat kita disebut karamat, kesaktian dan seumpamanya. Contohnya,
Boleh terbang di udara. Wali Allah lah tu. Boleh berjalan di atas air. Boleh duduk di dalam air sehari semalam. Masuk dalam sungai dalam tu. Tanpa bekalan tabung oksigen. Boleh gaib, boleh hilang. Boleh tembus dinding. Boleh masuk melalui lubang yang halus, lubang-lubang pintu. Boleh muncul di banyak tempat pada satu-satu masa. Kat masjid pun ada dia, di rumah pun ada dia, di pasar pun ada dia. Oh, wali Allah tu. Boleh tahu isi hati orang. Jumpa dia, tahu dah. Ni hajat datang ni kan. Ni pasal budak Sinora tu kan. Dia boleh tahu nak, tu wali Allah tu. Boleh menguasai jin-jin. Ada yang boleh memerintah malaikat. Oh, wali Allah lah tu. Boleh menghidupkan haiwan yang mati. Boleh meniti di atas pelepah-pelepah pisang. Seolah-olah berjalan di atas awan. Meniti di atas pelepah-pelepah sawit. Semua haiwan tunduk kepada dia. Dan macam-macam lagi perkara-perkara yang mencari adat. Kalau ada yang itu, wali Allah lah tu. Tambah-tambah di alam Melayu ni, wali Allah ni, antara dia, mereka ni suka bertapa. Duduk dalam gua-gua, duduk di kubur-kubur, dan dia handal dalam seni bela diri, dalam persilatan. Ada pula kata wali Allah ni mesti ramai murid. Murid beribu. Murid dia pula ramai, jadi ustazah. Mesti ramai tetamu, ramai pengunjung datang duk jumpa selalu. Wali Allah lah tu. Ada pula yang kata wali Allah ni orang tak kenal. Dia duduk seorang-seorang dia je. Duduk dalam hutan, duduk tepi lombong, duduk dalam reban ayam, duduk dalam pondok, duduk kat dusun durian. Wali Allah lah tu. Jadi macam-macam pandangan. Macam-macam pandangan. Jadi kita tengok secara ringkasnya. Kalau menurut Al-Quran, siapakah para wali? Ada diterangkan dalam surah Yunus 62 hingga 65. Maksudnya, ingatlah, sesungguhnya awliya. Awliya ni para wali, wali-wali. Wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran, kebimbangan ke atas mereka, dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini khususnya dari segi dakwah mereka. Kalau orang tolak, orang tak terima, mereka okey saja. Iaitu orang-orang yang beriman dan sentiasa bertakwa. Siapa dia? Mereka ni beriman dan bertakwa. Nampak hidup macam tak bertakwa je tu, mungkin bukanlah. Bagi mereka berita gembira dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Di dunia pun dapat khabar gembira, di akhirat lagilah. Tidak ada perubahan kalimah-kalimah, yakni janji-janji Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang besar. Janganlah kamu sedih dengan perkataan mereka, orang yang tolak dakwah kita ni. Janganlah kita sedih. Sesungguhnya kekuasaan itu seluruhnya adalah kepunyaan Allah. Dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Jadi, antara khabar-khabar gembira yang dapat di dunia ini ialah busyra. Busyra ni khabar gembira daripada Allah. Orang-orang soleh pun selalu dapat. Kita pun mungkin dapat, tapi jarang-jarang sangat. Para wali ni dapat selalu. Dan antara busyra yang jelas-jelas ialah mendapat mimpi-mimpi yang membawa khabar-khabar yang baik. Menurut hadis pula, satu hadis riwayat Imam Al-Bukhari, sabda Nabi, sesungguhnya Allah telah berfirman. Maksudnya hadis qudsi. Sesiapa yang memusuhi waliku, aku isytiharkan perang ke atasnya. Tidak ada seorang pun yang menghampiriku. Maksud dia dekat dengan, mendekati Allah. Tidak ada seorang pun yang menghampiriku dengan amalan wajib yang aku senangi, dan yang mendekati aku dengan amalan sunat, sehingga aku mencintainya. Yang wajib-wajib dia buat, Allah suka, maksud dia dekat. Dekat tu bahasa dalam, bukan dekat jarak. Sebab Allah dia tidak zat Allah tidak terpengaruh dengan jarak.
Yang wajib-wajib dia buat, dia tambah pula dengan yang sunat-sunat. Yang ni ciri-ciri orang yang Allah cinta. Bila Allah cinta tu, ada harapanlah jadi wali Allah. Apabila aku mencintainya, bila Allah dah cinta, aku menjadi pendengarannya untuk mendengar. Bukan maksud Allah jadi telinga kita, tak. Ni bahasa dalam ni. Dan aku menjadi penglihatannya untuk melihat. Dan aku menjadi tangannya untuk melakukan. Dan aku menjadi kakinya untuk berjalan. Jika dia meminta kepada aku, akan kuberi. Dan jika dia meminta perlindungan aku, nescaya akan kuberi perlindungan kepadanya. Ini ciri wali-wali Allah. Secara ringkas. Hadis ini kupasan itu panjang. Nak yang agak terperinci, memang kena rujuk kuliah kita di Surau Sungai Nyihu. Rakaman kuliah-kuliah kita ni, kitab Ihya semua ada dalam YouTube. Boleh tengok bila-bila masa. Selagi YouTube ada, selagi internet ni ada. Di kesimpulannya, wali-wali Allah, kalau menurut Al-Quran dan hadis, setakat yang kita kongsikan tadi, mereka ini mempunyai ciri-ciri berikut. Yang pertama, mereka orang beriman. Yang kedua, mereka orang yang kuat takwanya. Yang ketiga, mereka ini bersifat menyampaikan ajaran agama. Yang keempat, mereka tidak bersedih hati, tidak berduka cita, tidak bimbang dengan penolakan orang. Mereka tetap teruskan dakwah. Orang suka ke, tak suka ke, orang tolak ke, mereka sampaikan dakwah mereka. Yang kelima, mereka ni menyelesaikan semua amalan yang wajib. Bahkan tentulah berkualiti. Dan mereka pula gigih menambah dengan amalan-amalan sunat. Seterusnya, doa mereka ini mudah dimakbulkan oleh Allah. Khususnya dalam hal memohon sesuatu dan memohon perlindungan. Seterusnya, perlakuan mereka ni baik-baik belaka. Sebab semua dah kerja Allah. Seterusnya, umumnya mereka ni ada mendapat busyra. Jadi apabila Allah cinta mereka dan bantuan Allah sangat hampir kepada mereka, memanglah kadang-kadang berlaku perkara yang mencari adat, yang berlaku kepada mereka yang disebut sebagai karomah. Kalau tak ada pun, Allah pilih mereka sebagai awliya, sebagai wali Allah, tetap wali juga. Walaupun tak nampak karomah dia. Kita ini tak dapat jadi wali-wali Allah, dapat jadi pencontoh, peniru kepada wali-wali Allah pun jadilah. Macam mana cara dia? Nak jadi orang soleh, kena cantikkan hati, qalbu. Nak jadi wali Allah pun, kena cantikkan hati. Nak jadi orang mukharrabin pun, kena cantikkan hati. Semuanya tak terlepas daripada kualiti hati. Dan ilmu yang membicarakan tentang hati, jantung hati, qalbu ini tak lain tak bukan ialah ilmu tasawuf. Dalam empat tungku agama tu, al-iman, al-islam, al-ihsan, as-sa'ah. Dalam empat tungku agama ni, yang membicarakan tentang soal hati ialah tasawuf. Khususnya secara mendalam lah, tasawuf. Kalau akidah, dia untuk mencantikkan akal. Kalau fiqh, dia untuk mencantikkan amal-amal anggota. Kalau tasawuf, yang ini untuk mencantikkan amal hati. Tapi yang kita tengok, pengajian-pengajian fiqh ni sangat banyak merata tempat ada. Pengajian-pengajian akidah pun banyak juga. Tapi pengajian-pengajian tasawuf soal hati yang sangat penting ni kurang. Kurang ada. Kalau pengajian-pengajian tentang as-sa'ah, lagilah kurang. Buat masa ini, setakat ini. Qalbu ataupun hati ataupun jantung hati kita ini, kalau nak dimajukan, mahu tak mahu,
kita kena ambil tahu, kena ambil peduli tentang apa itu hati. Bukan daging hati, daging jantung tu bukan. Tentang qalbu. Kena ambil tahu. Yang kedua, kita kena bersihkan hati. Yang ketiga, kita kena susun hati. Yang keempat, kita kena hiaskan hati. Yang kelima, kita kena wangikan hati. Dan macam-macam lagi semua benda-benda baik. Dalam itulah saja kita sebut 5. Ringkas kata, tak akan boleh nak dimajukan dari segi hati kita ini. Dari segi anggota mungkin boleh, dari segi akal mungkin boleh, tapi dari segi qalbu ni tak boleh apabila kita ni tak ambil peduli. Tak mau belajar, tak kisah, anggap tak penting pun pelajaran tentang hati. Kemudian kita tak bersihkan hati. Kemudian kita tak susun hati. Kemudian kita tak hias hati. Kemudian kita tak wangikan hati. Macam mana nak sampai? Biasanya tak sampailah. Tak sampailah. Tapi keinginan tu ada, nak jadi orang-orang soleh, nak termasuk ke dalam golongan mukharrabin, nak jadi wali Allah. Yang soal hati, yang orang kata perkara paling penting, nak mencapai makam-makam itu, kita pinggirkan, kita abaikan. Okey, rasanya untuk kali ini setakat itu sahaja. Cuma ada satu hal-hal lain. Sekarang ini Piala Dunia World Cup, orang heboh tentang Morocco. Kita tak adalah heboh, tapi bila banyak orang sebut tentang Morocco, Maghribi, Marrakesh semua ni, kita pun teringatlah. Tarikhah Ghazaliyah ni sangat berkait rapat dengan Morocco. Sebab di sanalah suatu ketika dulu pernah ada Abu Muhammad Ibnu Hirzihim, pernah ada Ali Ibnu Hirzihim. Ini dua-dua orang mursyid Ghazaliyah. Pernah ada Syekh Abi Madian, juga salah seorang mursyid dalam Ghazaliyah. Pernah ada Ibnu Tumat. Pernah ada Abdul Mukmin. Pernah ada Kerajaan Muwahhidun. Ini pemerintah-pemerintah awal dan juga tokoh-tokoh awal, ulama-ulama zaman itu yang berpegang dengan tarikhah Ghazaliyah. Kalau di tempat-tempat lain ialah kita ada Sultan Imaduddin Zanki, Sultan Nuruddin Zanki, kita ada Sultan Salahuddin Al-Ayubi, kita ada Sultan Muhammad Tapar, Sultan Ahmad Sanjar. Yang ini semua bertarikat Ghazaliyah. Okey, habis cerita Morocco. Alhamdulillah. Selesailah sudah perkongsian kita pada kali ini. Semoga dapat disambung lagi. Kalau boleh sampai selesai lah kitab Ihya ni. Tapi ikutlah apa yang Allah tentukan, kita doakan saja. Berdoa kepada Allah. Jadi untuk itu sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.